forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon terkini Datuk Kamal Amir terhadap kesihatan Presiden UMNO Zahid Hamidi. Sebelum tu saya baca sikit dekat page Zahid Hamidi ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan kesihatan saya selepas pembedahan tempoh hari. Okey, kita doakan semoga Zahid Hamidi terus sihat. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Dia akan tengok komen macam biasa. Oh hai, saya hari ni dapat laporan macam-macam. Semalam lagi saya, bila saya buat live, ada pengacara tu bertanya dengan saya bagaimana kedudukan Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi. Dan pagi ni, semalam, macam-macam orang telefon, bertanya khabar dan sebagainya. Jadi dalam keadaan begini, saya ingin jelaskan pada saya. Petang tadi, saya dapat terima satu kiriman. Ini ditulis sendiri oleh Datuk Zahid. Katanya dia sihat. Dia kata, Alhamdulillah, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan kesihatan saya selepas saya menjalani pembedahan tempoh hari. Seperti yang dinasihatkan oleh doktor, saya dalam tempoh berehat sebelum kembali bertugas. Jadi terima kasih sekali lagi kepada semua yang mendoakan dan memberikan sokongan kepada saya. Semoga Allah SWT mempermudahkan segala urusan dan menempatkan kita semua dalam rahmat dan kasih-Nya. Itu catatan yang saya terima dari Presiden UMNO, Datuk Zahid. Macam mana orang kata sakit, tenat dan sebagainya. Tak ada saya. Dan bila ada pula orang mengatakan kononnya nak tak jawatan, nak bagi pada orang lain sebagai pemangku Presiden dan bukan megang apa jawatan pun. Saya malas nak sebut nama tu saya. Sebab Tuan Guru Haji Hadi dulu pernah mengatakan dia adalah antara orang yang berkhianat pada kita. Kerana membawa 10 orang ahli-ahli Parlimen UMNO menyertai menandatangani SD, kononnya menyokong Tan Sri Muhyiddin. Jangan lupa saya itu, sebab tu malas nak sebut nama dia. Orang kata dia lah akan memangku, sedangkan dia digantung, dia tak pegang apa jawatan. Kalaupun Datuk Seri Zahid mau berundur diri, tentulah orang yang paling penting akan memegang jawatannya adalah Datuk Mak Hassan. Ini Datuk Mak Hassan tak berbunyi apa pun, sibuk di Kemaman. Tiba-tiba mengatakan bahawa orang ni ganti, Datuk Zahid akan berbual. Tak ada, saya berbual dengan beliau. Tak ada masalah, Alhamdulillah. Jadi janganlah buat cerita yang pelik-pelik. Memang saya tahu harapan mereka tidak mahu keberadaan Datuk Seri Zahid sebagai Presiden UMNO. Sebab itu dia cari upaya. Dipaksa supaya berundur lah. Kalau tidak nanti ada orang nak lawan lah. Cuma nama beliau ditanish. Kerana mereka mahukan orang yang mereka sebut itu jadi presiden supaya boleh menggugat kestabilan politik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu saja saudara. Matlamat mereka lain tak ada. Semata-mata supaya kerajaan Madani ini diruntuhkan. Bagi saya haraplah, saya tak usah begitu. Sebab itu sekarang ni nampak gaya ni banyaklah saman menyaman sudah pun berlaku. Semalam Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq akhirnya mengambil tindakan undang-undang dengan menuntut ahli Parlimen Jasin Zulkifli Ismail dan portal Harakah Daily supaya menarik balik artikel kononnya takbir serta bacaan doa kunut nazilah tidak dibenarkan semasa penganjuran Minggu Solidariti Palestin di sekolah-sekolah. Maka sekarang ni musim taman menyaman lah saudara. Itu keadaannya yang saya dapat laporkan. Memang pun saudara, saya kalau boleh tak nak mengulas lagi lah apa yang berlaku tentang isu antara Mahkamah Syariah Kelantan dengan Mahkamah Sivil di Kuala Lumpur. Saya dah jelaskan semalam saya. Itu memang jelas. Apa yang mahu dilakukan oleh Nek Ali, Nek ini adalah semata-mata dia mencabar kesahihan. Kerana enactment dalam undang-undang syariah itu dilihat bercanggah. Tadi pun yang Perdana Menteri pun menjelaskan juga persoalan tersebut. Dan saya mengharapkan satu sajalah saudara, agar kerajaan negeri Kelantan berbesar hati supaya memanggil satu mesyuarat di kalangan pegawai undang-undang, panggil Peguam Negara, AG Chambers, kemudian hakim-hakim dan Esko Kerajaan Negeri Kelantan, bincang macam mana nak cari penyelesaian. Tidak nanti tak selesai saudara. Saya haraplah, dan kepada semua pihak, janganlah menuduh yang bukan-bukan.
Yaakob Bob dia kata Parlimen Perang kali ni nak habis pakat tak kutip tabung. Itu saya tak tahu. Saya pun malas nak fikir secara Yaakob Bob. Dia bagi saya mengharapkan kalau dia boleh mentadbir dengan baik demi lestari kehidupan rakyat, okeylah. Dan saya juga difahamkan bahawa nampak gayanya dia selaraskan kaki tangan kerajaan di Kelantan semua dapat 2 bulan gaji bonus. Bagaimana di Selangor 2.5, 2.5. Tetapi di Johor pun sama 2 bulan gaji. Begitu juga di negeri-negeri lain. Okeylah. Kita mengharapkan agar dapat ditadbir sepenuhnya. Jadi Ikhwan dia kata Dun Kelantan buat kerja separuh jalan. Saya pun tak tahu. Cuma yang saya kesalkan sebagai saya katakan, sepatutnya ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan bila sesuatu usul dibawa ke Dewan Negeri, hayatilah. Sesuatu yang menyentuh soal enactment perlu dikaji, perlu dirunding dengan peguam. Bukan hanya masuk ke Dewan, orang kata setuju, setuju. Tak setuju, tak setuju. Mana boleh begitu? Sebab anda mewakili rakyat yang anda wakili. Dan sekarang ni malu saya apabila enactment undang-undang syariah di Kelantan dilihat bercanggah dengan undang-undang sivil di Persekutuan. Itu dia cerita dia saya sebenarnya. Dan saya haraplah agar pimpinan kerajaan di negeri Kelantan berlapang dada lah. Tubuhkan segera mesyuarat, tak payahlah tuduh-menuduh. Ini malu kita, saudara. Malu kita orang melihat bahawa kita sama umat Islam bergaduh. Hanya masalah-masalah yang sebegitu. Itu keadaannya, saudara. Baik, saudara. Nak cerita lain malah nak bercakap. Banyaklah saya tengok cerita ni. Kita santuni tentang apa yang berlaku di Kemaman. Saya melihat bahawa tulus ikhlasnya calon daripada Barisan Nasional, Tan Sri Raja Muhammad Effendi, dia menyatakan bahawa dia mengambil keputusan dia bertanding kerana nak memberi khidmat bakti. Tapi bila dituduh bahawa dia bukan orang tempatan apa semua, saya merasakan tak betul tu. Dia memang membesar di kawasan Kemasik. Dia bukannya macam Menteri Besar Terengganu, dia membesar di Besut dan juga mewakili Dun di kawasan Marang. Tapi Tan Sri Effendi ni, keluarga ni masih ada lagi di sana. Dan semua boleh katakan santunannya bila berjumpa dengan rakyat, mereka berpeluk-pelukkan. Seolah macam ada kerinduan. Ini macam seperti sirih pulang ke gagang. Itu keadaannya saya. Saya TikToker dia kata kita sembang yang tepat saja. Itu saya beritahu je. Sebab itu kata Raja Muhammad Mandi, Raja Muhammad Effendi, dia kata dia mengambil langkah dan kesanggupan untuk menjadi calon supaya tidak ada penyesalan dalam hidupnya apabila ada kesempatan untuk membolehkan dia menabur bakti kepada warga di Kemaman. Tak lebih daripada itu. Bukannya dia nak buat orang kata nak cari geta. Tidak nak cari geta, dia dah okey dah. Mantan Panglima saya, untuk kehidupan dia tak ada masalah. Tetapi dia kata dia nak macam orang kata nak bayar hutang lah pada warga di Kemaman, tempat dia menumpang kasih. Dia tak menafikan, dia dilahirkan juga di Besut. Tapi dia membesar di Kemaman. Itu aja bezanya saudara. Jadi sebab itu dia kata, saya buat jadi semua ni, jadi calon ni supaya tidak ada penyesalan dalam hidup saya. Sekiranya saya tolak untuk jadi calon, kemudian berlakulah macam-macam perkara, tentulah saya akan menyesal. Apalah arti kehidupan kita kalau jadi seperti itu? Ada kesempatan untuk kita memberi khidmat bakti, kita lakukanlah. Itu kata Tan Sri Raja Effendi yang bagi saya lah luhurlah hatinya. Janganlah buat kenyataan yang bukan-bukan. Saya dengar, bukan saya tak dengar, ada portal-portal mengatakan bahawa rakyat Terengganu khususnya di Kemaman tak kenal. Saya mana tak kenal dia orang besar di situ, saudara. Dan ada pula mengatakan bahawa orang Terengganu ni lain sikapnya. Saya kata lain apa benda. Yang mereka mahukan adalah untuk mendapat seorang ahli parlimen menjadi wakil mereka. Saya mengharapkan kalau tidak macam hari ni, saudara. Lihatlah. Tadi ahli parlimen Keterih, Datuk Khair dia bercakap, bila tiba dia buat tuduhan. Dia kata sejak tahun berapa tidak ada menteri pertahanan pun yang memperjuangkan soal kehidupan bekas tentera. Termasuklah menteri pertahanan yang ada hari ini. Jadi kebetulan Tok Mak Hassan ada dalam dewan hari ini, dia pembangun. Dia kata, Yang Muhammad, sila tarik kenyataan itu. 8 kali saya bawa isu
kehidupan warga tentera ni, bekas-bekas tentera dalam kabinet. Dia kata, kenapa tak beritahu pada saya? Oh, besar rupanya. Katanya kena beritahu kat dia. Itulah keadaan saudara. Akhirnya dapat wakil rakyat yang dia tak dapat tahu, tak dapat menyelami. Sepatutnya dialah bertanya pada menteri. Pergi ke pejabat menteri. Kalau dia sebagai ahli parlimen, dia berhak untuk pergi jumpa menteri. Nak tanya macam mana keadaan ni. Saya mewakili tentera. Bukan masuk dalam dewan, tuduh. Itu Tok Mat kata, sila tarik. Tarik balik kenyataan tu. Dia kata, saya akan tarik apabila saya diberitahu bahawa isu ini ada dibincangkan dalam kabinet. Tok Mat kata 8 kali. Tarik balik. Akhirnya tarik balik. Itulah keadaan saya. Apakah kita mahu mendapat ahli parlimen? Kalau sekarang ni, kalau Datuk Dr. Samsuri, okey, dia sebagai menteri besar. Kalau dia jadi ahli parlimen, dapatkah dia memperjuangkan isu-isu anak tempatan di Kemaman? Sebab Kemaman itu penting, saudara. Kerana pelaburan besar akan datang ke Kemaman. Jadi kalau waktu tu sibuk nak jaga negeri. Dan bagaimana dengan rakyat di Kemaman? Sebab isu-isu yang perlu dibawa ke parlimen. Jadi akhirnya besok, sekejap ada, sekejap tak ada lah. Macam presidennya. Bila bersidang saja, beberapa hari je datang ke parlimen. Gaji dibayar. Apakah kita sebagai warga cinta damai, kita warga prihatin, kita nak biarkan ahli-ahli parlimen boleh begitu saya tak datang? Bila speaker kata, kalaulah ini boleh, dia nak catatkan kehadiran ahli parlimen. Dah semua marah. Sepatutnya kita nak tahu. Itu keadaannya. Saya haraplah bahawa warga di Kemaman berfikir panjanglah, saudara. Sebab mereka macam mana kata Datuk Seri Hamidi dalam kirimannya. Dia kata sudah sampai masanya rakyat memilih wakil untuk berkhidmat. Bukan untuk memilih pakatan parti yang asyik dengan percaturan politik. Sikit-sikit dah cukup jumlah. Saudara? Sebab itu kata Zahid, biarlah wakil yang mewakili rakyat Kemaman dapat fokus untuk mentadbir parlimen dan dapat berhubung terus dengan kerajaan perpaduan demi untuk urusan kemajuan yang lebih mudah dan tersusun rapi. Itu ya Datuk Seri Zahid Hamidi, dia tak dapatlah nak pergi berkempen, tapi itulah harapannya kepada warga di Kemaman. Ini untuk kepentingan anda, saudara. Jadi saya lihat je. Dan sekarang ini saya lihat pergerakan, saya nampak ukhuwah persahabatan antara kesemua parti-parti yang berada dalam Pakatan Perpaduan nampaknya kukuh. Datuk Seri Abang Mat Sabu boleh katakan saban malam, 2-3 hari sekali pergi turun ke Kemaman berkempen. Sebab itu katanya parti komponen Pakatan Harapan hari ini bersama-sama menjadi tunjang utama untuk membantu calon Barisan Nasional bagi merampas kembali kubu kuat UMNO pada pilihan raya kecil di Kemaman, saudara. Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu berkata Pakatan Harapan punya keyakinan bahawa perubahan itu boleh tercetus pada PRK kali ini. Saya nak jelaskan memang ada ruang. Sebab Kemaman bukanlah kubu kuat parti PAS. Dia cuma kita kalah dalam pilihan raya lepas. Itu saja. Artinya kesannya biasalah, saudara. Ada yang melompat sana, melompat sini. Tapi apabila diturunkan calon yang dilihat, yang bagi saya rasa calon yang terbaik untuk kawasan Kemaman itu, maka saya yakinlah, bagaimanapun insya-Allah besok saya akan melaporkan apa yang berlaku di Kemaman. Kita komen saya doakanlah semoga Zahid Hamidi terus sihatlah, supaya terus dapat menjadi timbalan menteri dan bekerjasama dengan PMK Anwar Ibrahim. Kita membaca macam-macam lah. Keluar dekat news kan Raja Petra lah. Macam-macam dia buat keluar sakit sampai stage 4 lah apalah. Macam-macam pandai-pandai yang Raja Petra kat sana. Dia tahu semua penyakit orang yang dekat sini. Okay tuan-tuan. Mari terus menyokong kerajaan perpaduan PMK Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.